Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sabah al-khair semua. Jumpa lagi kita hari ini menyambung bicara mengenai salah satu lagi cabang seni prosa yang kita tengah bicarakan baru ni. Kita telah selesai membicarakan tentang fannu al-maqal ataupun cabangan bidang penulisan artikel ataupun rencana. Bahasa Melayu klasik panggil rencana, yang lainnya panggil artikel. Hari ini kita akan teruskan bicara lagi kepada jenis yang kedua. Walaupun memang banyak bidang prosa ni, tetapi yang pokok dan asas pentingnya ialah tiga ini yang utama. Yang kedua ni kita panggil al-fannu al-qasasi ataupun seni penulisan cerita ataupun naratif. Penulisan berbentuk naratif maknanya yang berunsur cerita, sama ada ianya cerita cerpen ataupun novel ataupun yang kita panggil antara cerpen dengan novel, ataupun nak panggil novel memang tak sampai taraf, nak panggil cerpen pun tak sampai taraf. Dianya adalah cerita yang sangat sedikit. Tu ada nama dia tu. Kalau dalam adab Arabi ada nama dia panggil. Baiklah, kita nak lihat apa dari mana. Pada mulanya kita kena tahu dulu min aina juzur hadhihi al-qissah fi hadhihi هذا الفن في الأدبي العربي. Dalam bidang sastra Arab ni, bidang penulisan naratif ni secara langsung ni belum pernah wujud dalam penulisan secara langsung. Kalau ada pun dari mana asalnya? Ni kita nak lihat akar umbinya. Juzur al-fanni al-qasasi fi al-adab al-arabi, min aina jaa hadha al-fann al-jamil, di mana datangnya. Kalau kita lihat dari dalam warisan kemanusiaan sejagat dan juga dalam sastra lama Arab ataupun kita panggil fi al-adabi al-arabi al-qadim, sastra klasik Arab, kita dapati juzur dia, akar umbi dia berasal daripada alam jahiliyah. Memang dalam ni pun kita kata fannul qissati lahu juzurun amiqa fi turasil insani wa al-arabi al-qadim. Kita boleh tambah begitu. Di mana kita dapati al-asrul jahili sendiri, zaman jahiliyah, memang zaman yang penuh dengan kaya dengan namazid al-qasasiyah, contoh-contoh karya yang berunsur naratif, allati tusawwiru al-arab, yang menggambarkan bangsa Arab dalam berbagai aspek dan bidang kehidupan mereka. Ada dah sebenarnya teras dan akar umbi itu telah wujud dalam warisan sastra Arab lama, tapi penceritaan dia bukan secara langsung dalam bidang penulisan. Kadang-kadang diriwayatkan dari mulut ke mulut, macam kita lah. Kalau sastra klasik mana-mana rakyat di dunia ni pun mulanya biasanya dari mulut ke mulut ataupun secara musyafahah ataupun secara inilah diturunkan dari mulut melalui lisan. Macam itulah Arab pun sama dalam bidang penulisan naratif ataupun karya penceritaan ataupun pengkisahan cerita ni sebenarnya ada dah dalam warisan lama. Dan sememangnya dia kata di situ irtabasa bi nasyatil insan wa tasawwara bi tatawwurihi. Memang tu ayat kematian tu dia kata terikat ataupun berkait dengan berkait rapat dengan kemunculan manusia ataupun kewujudan insan di muka bumi ini dan berkembang mengikut perkembangan insan itu sendiri. Kenapa? Kerana dia kata di sini ialah kanal insan masdar hadzal fanni wa mubdi'ahu wa bataluhu. Manusia adalah masdar hadzal fanni wa mubdi'ahu wa batalahu. Dianya adalah sumber kepada seni ini, dialah pencipta, dialah juga watak-watak dalam cerita ini. Wa kanatil hayah masrahan li ahadathil qissah. Itu dia. Itu sebagai mukadimah kita. Cumanya apa yang penting di sini, al-fannul qasasi lahu juzur mumtadah mundu al-asr al-jahili. Itu kita boleh ringkaskan bicara
Seni naratif ataupun seni bercerita ini memangnya wujud ataupun berakar umbikan dari zaman jahiliah lagi, semenjak zaman jahiliah. Cumanya kenapa dia tidak tak wujud buku cerita ke novel ke dari zaman jahiliah, tak ada lagi, walaupun cerita tu dah ada. Tu dia, tu kita kata al-asrul jahili kana hafilan bin namazij al-qasasiyah allati tusawwiru al-araba في مختلف أجوانب حياتهم من الحرب والسلم وكانت تروى مشافهة ويتوارثها الناس جيلا بعد جيل. Jil ba'da jil maknanya satu generasi ke satu generasi memang seni ini diwarisi oleh orang Arab sendiri dan juga bangsa manusia ini sendiri dari mulut ke mulut. Dan seterusnya kita kata seni ini nak boleh sampai ke zaman kita, nak boleh jadi ke zaman moden ni macam mana ni? Katanya di situ akhad al-fanul qasasi yanmu wa yatasawwaru. Mula berkembang pesat dengan bitasawwuril mujtama hatta al-asr al-Abbasi, hingga zaman Abbasi. Okey, dari zaman jahiliah dia berkembang secara mulut ke mulut hingga zaman Islam dia lenyap sekejap. Mari zaman tu, kerana mungkinlah ada banyak faktor-faktor yang mewarnai. Kalau kita kaji sejarah tarikh adab ini seluruhnya, maka kita akan dapati ada perkembangan, ada pasang surutnya. Bila dia pasang, bila surutnya, tapi benda tu semua ada dalam lipatan sejarah dan segelintir daripadanya ada tercatat dalam pelbagai media pada masa itulah yang boleh dicatat. Okey, kita kata zaman jahiliah zaman yang kaya, dan seni ini memang berkembang pesat dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat hinggalah zaman Abbasi. Kenapa zaman Abbasi? Zaman Abbasi adalah zaman yang sangat penting dan menjadi titik tolak kepada permulaan kemodenan dan pembukuan. Zaman tu kita kata zaman pembukuan. Sebuah benda dibukukan pada zaman itu, ditulis dalam bentuk buku. Walaupun cerita tu cerita pelipu lara ke yang dibicarakan sebelum ni dari mulut ke mulut, tapi zaman Abbasi lah zaman yang dikatakan pesat dalam menerbitkan karya-karya. Haitsu arafa al-mujtama'ul arabi tatawuran hailan. Tu dia kata, di mana masyarakat Arab sendiri menyaksikan satu perkembangan yang cukup besar, cukup hebat fi kafatil majalat, dalam semua bidang, semua aspek kehidupan, baik siasah, ijtimaiyah, fikriyah wal adabiyah, semua aspek lah. Dan benda ini semua zaharat samaratu akbar tafa'uli baina mukhtalifil hadarat wa kana minha alwanun jadidah. Dari sini zaman Abbasiyah ini memunculkan hasil buah pertama yang merupakan hasil daripada tafa'ul, tindak balas ataupun hasil daripada percantuman antara berbagai tamadun manusia. Wa kana minha alwan jadidah, ini menerbitkan satu hasil ataupun jenis yang baru seperti adanya al-qissah al-khurafiyah. Dah mula diterbitkan pada masa tu, walaupun dalam bentuk tulisan tangan, cerita-cerita dongeng ataupun karuk, cerita dongeng, cerita karuk marut lah kita kata khurafi ni. Qissah maqamiyah, cerita dalam bentuk maqamat. Maqamat ni saya nak cerita pun saya sendiri tak pernah tengok. Cumanya cerita tu diriwayat, tetapi dalam waktu meriwayatkan cerita tu ada watak yang melakonkan insiden-insiden dalam cerita tu. Itulah maqamat. Seni kita sini ada tak tahu, cuba tengok dalam sastra kita lah. Kemudian yang ketiga, al-qissah al-falsafiyah, cerita berbentuk falsafah seperti Hayy ibn Yaqzan dan Risalatul Ghufran. Ni memang ni kalau orang boleh baca Risalah Ghufran ni, saya rasa memang hebatlah dia, sebab bahasa dia sangat keras. Okey, ini karya Abul A'la Al-Ma'ari kalau tak salah saya. Juga munculnya memang di zaman Abbasiyah.
Kemudian syahidat al-qasasu was-siyaru asy-sya'biyah rawajan kabiran fil asr al-Abbasi. Itu. Zaman Abbasiyah ni juga kita kata zaman yang menyaksikan cerita-cerita dan juga bentuk penceritaan naratif ni menyaksikan ruwajan, bukan menyaksikan, mendapat ruwajan kabiran, maknanya laku, laris. Ruwajan kabiran maknanya laris, laku molek, cukup diminati orang pada zaman Abbasiyah. Munculnya cerita-cerita seperti Siratu Antar bin Shaddad ni semuanya dari zaman Jahiliyah ni, watak-watak ni. Saif Zil Yazan dan Qasasu Bani Hilal, semua cerita tu dibukukan. Lakin tilkal qasas lam tasil ila mustawa nuzul qissah al-hadithah. Namun wala bagaimanapun, walaupun zaman Abbasiyah kita kata zaman yang mula mengorak langkah ke arah kemunculan cerita-cerita dan pembukuan semua karya-karya, baik yang berunsur klasik ataupun yang berunsur cerita naratif yang karut-marut, yang dongeng, cerita bingkai dan sebagainya. Namun begitu dia belum mencapai tahap kematangan dari segi naratif ataupun penceritaan secara moden. Kalau kita kira unsur-unsur moden ataupun kemodenan yang perlu ada dalam sebuah cerita belum lagi mencapai tahap kematangan. Okey, kita lihat hari ini ialah hari ini kita, oleh kerana Al-Qasas ni agak panjang, jadi saya rasa hari ini kita nak tahdidkan ke perkembangan yang dilalui oleh benda yang kita panggil sebagai Al-Fanul Qasasi ini. Tapi sebelum itu kita lihat dulu, okey, dah saya jelaskan tadi jenis-jenis cerita yang muncul dalam sastra, dalam adab ataupun dalam sastra Arab lama. Macam kita kata tadi, satu apa? Al-qissatu al-khurafiyah, ataupun kadang-kadang boleh juga dipanggil al-qissah ala lisan al-hayawan, cerita ataupun naratif yang lahir dari lidah binatang ataupun cerita-cerita dongeng. Cerita anak dengan kura-kura, cerita rimau dengan kancil, itu semua kita kata qissah ala lisanil hayawan. Jadi watak dalam cerita tu ialah haiwan. Ni ada dalam Kalilah wa Dimnah. Kalau semua orang baca Kalilah wa Dimnah, karya Baidaba, filsuf India yang asalnya bahasa Sanskrit tapi diubah ke bahasa Arab oleh Abdullah bin Muqaffa. Memang menarik sekali cerita tu. Ada dua watak utama yang dipanggil Kalilah dan satu lagi Dimnah. Semuanya binatang, musang galung dan sebagainya. Musang galung. Okey, kita lihat perkembangan. Atwar al-fanni al-qasasi fil asr al-hadith. Peringkat, kita kata, kalau kita kata atwar ni pusingan. Pusingan, ada berapa pusingan, piala pusingan ke apa. Ini peringkat seni penceritaan ataupun seni naratif ini di zaman moden. Peringkat perkembangan dia lah. Peringkat pertama, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 peringkat, semua kita lihat satu persatu. Dalam peringkat pertama kita dapati penceritaan ataupun unsur naratif ini berupa ataupun mutamassilah fi hanya berupa dalam bentuk at-ta'limiyah fil qissah at-ta'limiyah al-mutarjamah. Peringkat pertama ni kita panggil at-tayyar at-ta'limi al-khalis. Tu dalam buku kita ni kita kata atau qissah at-ta'limiyah mutarjamah. Maknanya dalam peringkat ini kita namakan juga sebagai at-tayyar ta'limi al-khalis ataupun arus perkembangan cerita yang berunsur pendidikan ataupun cerita pengajaran. Dalam cerita tu hanya bertujuan untuk mengajar anak-anak ataupun remaja ataupun mendidik akhlak yang mulia sahaja. Itu pada peringkat awal. Itu kita panggil al-qissah ta'limiyah al-mutarjamah. Kisah pendidikan yang diterjemahkan dari bahasa asing.
Macam saya kata tadilah, dalam cerita Kalilah Dimnah tu sebenarnya ada banyak pengajaran yang boleh diterapkan melalui lidah-lidah binatang. Dari watak Musyak Galung, dari watak kalau kita cerita Melayu pun ada cerita kancil dengan kura-kura lah. Semuanya itu ada pengajarannya. Ada pengajaran. Dia terap pendidikan akhlak melalui cerita. Ini kita nama Qisah Ta'limiyah Mutarjamah. Itu kalau hak terjemah. Kalau hak dalam bahasa Arab, dalam dunia Arab pun sudah ada, mungkin ada jugalah. Itu sebahagiannya mutamatsilah fi qissah at-ta'limiyah mutarjamah ni yang berluasa wujudnya di permulaan zaman Abbasiyah, di zaman Abbasiyah pertama dan kedua tu. Kemudian hasil daripada terjemahan yang diadakan oleh Rifa'ah Tahtawi sendiri yang menterjemahkan karya yang berjudul Mughamarat Telemak. Mughamarat Telemak ni karya dari bahasa Perancis yang diterjemahkan ke Arab. Kemudian tujuan dia ialah apa? Bughyat at-taqdim mawa'id tahsin suluki 'ammatin nas. Bertujuannya untuk memberi nasihat dalam memperbaiki akhlak dan budi pekerti orang ramai. Itu pada peringkat awal. Kita nama peringkat ini peringkat Qisah Ta'liyah Mutarjamah ataupun Tayyar Ta'limi Al-Khalis. Arus pendidikan tulen ataupun semata-mata pendidikan. Okay. Peringkat kedua nama dia Ma Baina Ta'lim wa Tarfih. Ini muncul perkara yang lebih berkembang sikit. Kalau dulu unsur cerita hanya bertujuan untuk mengajar orang, tapi kini peringkat kedua dia lebih berkembang. Tayyar Ma Baina Ta'lim wa Tarfih ini antara pendidikan dan hiburan ataupun penglipu lara lah. Tarfih ni kita panggil nak lipukan lara. Jadi cerita-cerita yang muncul di peringkat ini biasanya berorientasikan pendidikan separuh dan penglipu lara separuh. Sambil-sambil mendidik, kita berhibur hati dan melipu lara. Itu je. Munculnya perkara ini biasanya dibawa, memang asas lah, bukan biasa, tapi asas dibawa oleh orang-orang yang datang dari Syam. Asyawam, maknanya pendatang-pendatang dari Syam, maknanya dari Suria dan Lebanon sekarang ini, yang berhijrah ke Mesir. Mereka membawa bersama seni-seni baru. Kenapa kita kata orang Syam khususnya? Kerana orang Syam pada masa itu lebih terdedah kepada pendidikan sastra barat. Mereka dah kenal sastra barat berbanding dengan orang Mesir ketika ni orang-orang Mesir masih tertutup. Orang Mesir memang pada peringkat mulanya dia tak terima novel ni. Dia kata ni buatan barat, tak boleh. Tak macam orang Syam. Orang-orang di Lebanon dan di Syria telah lama kenal bidang karya novel dan sebagainya. Jadi li'annahum kanu aktsara iqbalan, mereka lebih banyak menerima pendidikan Eropah dan sastra termasuk bila pendidikan sastra masuk sekali lah. Dan dari sini zaharat riwayat tarikhiyah, munculnya novel-novel yang berunsur sejarah ataupun yang berbentuk sejarah. Pada peringkat kedua ini ala yadi Jurji Zaidan. Ni hasil karya Jurji Zaidan. 2-3 buah karya ni siapa yang pernah baca saya pun tak pasti. Antaranya judul Fatat Ghassan, tu novel yang hasil karya Jurji Zaidan. Dan Armanusa Al-Masriyah, Azra' Quraisy, Ghadah Karbala dan Hujjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj ya. Kesemuanya itu adalah novel-novel berorientasikan sejarah. Jadi watak tu memang ada dalam sejarah, tapi bila dijadikan novel, dia adalah penambahan, pengurangan, adalah unsur-unsur baru yang diterapkan. Gini. Okey, peringkat ketiga kita kata perkembangan sastra peringkat ketiga dalam sastra moden ni, penulisan cerita ni ialah saur, kita panggil riwayat tasliyah wa tarfih. Peringkat ketiga ni lain sikit dah. Kalau tadi mendidik sambil berhibur, kini saya riwayat tasliyah wa tarfih, semata-mata hiburan dan juga penglipu lara. Zahara hadha tayyar awakhira ni, arus ini dan juga kita kata aliran ini lahir sememangnya pada menjelang akhir kurun ke-19 hinggalah tercetusnya ataupun meletusnya
revolusi 1919, revolusi Arabi. وظلت الرواية حتى هذه الفترة غير معترف. Itu saya kata tadi, orang Mesir ini tertutup. Dan hingga ke detik itu, detik 1919 tu, bidang pengkaryaan novel ini masih ghaira mu'tarif. Kewujudannya belum mendapat pengiktirafan fil hayah al-adabiyah al-masriyah, dalam bidang kehidupan sastra di Mesir. Allati nazarat, kenapa? Kerana betul saya kata tadi ni, nazarat li riwayati kawalid ghairi syar'i. Dia berpendapat bahawa novel ni adalah walid ghairi syar'i, anak luar nikah, anak yang bukan syarak. Macam-macam ya. Anak luar nikah kepada hubungan antara timur dengan barat. So, tak boleh terima. Dan yang lucunya, dia kata di sini ada cerita lucu ni. Muhammad Hussain Haikal, seorang novelis pada masa itu, terpaksa istikhdam ismi musta'ar, terpaksa menggunakan nama samaran untuk mengubah lita'bir an nafsihi, untuk menyatakan bagi pihak dia lah. Dia guna nama Misriyun Fallah ke, wasamaha mazahiru akhlaq rifiyah. Tu sebagai apa? Sebagai saja nuban lil istihjan, untuk menjauhi daripada mendapat kita kata kecaman, mendapat kecaman yang disebabkan oleh cerita ni. Kerana di kalangan orang Mesir, orang kampung, orang-orang Mesir yang hidup pada masa tu, wasaid sya'biyah Masriyah pada masa tu memandang jijik karya-karya yang sememangnya berasal dari turunan Eropah ni. Dia saksi. So that dia sepaksa guna nama samaran supaya orang tak kecam dia. Kalau tidak, habislah dia. Itulah Muhammad Hussain Haikal, seorang novelis. Ada karya dia. Siapa pernah baca? Adakah kawan-kawan kita yang pernah belajar di Mesir yang membaca novel-novel? Kalau saya minat Taha Hussain. Sebab itulah Al-Ayyam saya baca. Dulu Al-Ayyam saya buat dekat tidur masa dulu, masih dulu. Nak boleh habis banyak. Baca pun mengakuk-mengakuk je. Okey, peringkat keempat ataupun kita panggil Al-Tawru Ar-Rabi', pusingan yang keempat. Pusingan, Taur ni pusingan ya. Okey, riwayatut tasliyah. Peringkat ini kita namakan sebagai peringkat keempat ni kita nama tayyar riwayatin tasliyah wa tarfih zatil bu'dil ijtima'i. Tu dia. Tawru riwayatit tasliyah wa tarfih zatul bu'dil ijtima'i. Peringkat kisah penglipu lara ataupun seloka dan hiburan, tetapi dia mempunyai dimensi kemasyarakatan. Zatul bu'dil ijtima'i, mempunyai dimensi kemasyarakatan, maknanya menyentuh masyarakat. Okey, dan ni pada peringkat ini barulah bidang penceritaan naratif ini berjaya. Dia kata di sini Najahat al-Qissah, bidang cerpen dan juga novel ni, penulisan cerita ni berjaya menarik minat pengiktirafan daripada orang Mesir, daripada masyarakat Mesir yang sebelum ni tak terima lah macam-macam. Kini dah terima. Antara karya yang muncul pada peringkat ini, ni banyak dah ni. Satu persatu karya. Ihsan Hanim dan Suraya ni karya Isa Abid. Kemudian riwayat novel yang berjudul Rajab Afendi oleh Mahmud Saimur Bashar. Nama penuh dia Mahmud Saimur Bashar. Tu adik-beradik Bashar, adik-beradik Saimur belakang tu. Kakak dia, mak dia saya tak ingat, nama Aisyah Taimuriyah. Kalau lihat, coba lah ni senang saja, typekan saja nama Mahmud Saimur Bashar, akan muncullah anak beranak dia. Semuanya banyak yang novelis. Banyak penulis artikel dan juga novel di situ. Riwayatu Hawa bila Adam, ini cerita kisah Hawa tanpa Adam oleh Tahir Lashin. Semua ini adalah novel hasil daripada peringkat keempat, iaitu peringkat nak munculkan hiburan tetapi yang punya dimensi sosial ataupun kemasyarakatan. Yang kelima, peringkat kelima dia kata Al-Alwan al-mukhtalifah min al-riwayat. Di sini peringkat kelima dia kata tayyar, di sini tayyar intiqal, tayyar zuhuril alwan al-mukhtalifah min al-riwayat. Peringkat ataupun arus kemunculan berbagai berbagai jenis riwayat ataupun novel-novel
yang sama ada berunsur jiwa ataupun berunsur psikologi, berunsur masyarakat ataupun sosial dan juga politik. Dan juga ada riwayat, ada novel yang berunsur zatiyah ataupun peribadi sendirilah. Okey, contoh yang pertama ni, kita kata nak wakili tiap-tiap jenis ni, jenis banyak dah ni muncul ni. Jenis jiwa ataupun psiko, jenis yang berunsur sosial, jenis unsur politik dan jenis berunsur diri sendiri ataupun peribadi. Antaranya ialah ni, banyak tu. Riwayat Al-Ayyam. Asyharuha riwayat Al-Ayyam. Al-Ayyam ini kisah zatiyah lah diri dia sendiri. Sebab apa? Dalam novel tu Taha Hussein mencerita kehidupan dia zaman dia kecil hinggalah zaman dia berjaya mencapai doktorah kali keduanya bila dia pergi belajar di Universiti Sorbonne di Perancis, ya. Dan dia kahwin dengan gadis Perancis yang namanya Suzy ataupun Suzanne pada masa tu. Suzanne. Ada filem pun, telah difilmkan cerita Al-Ayyam. Dan telah pun dijadikan drama bersiri. Sila type di, kalau nak tengok YouTube, boleh tengok, saya izinkan. Ustaz-ustazah, pelajar-pelajar semua tak kira siapa, boleh tengok musalsal ataupun drama bersiri Al-Ayyam yang mengkisahkan kehidupan Taha Hussein. Minta lah dengan TV Mesir, tak apa. Dalam YouTube saya je, Al-Ayyam Taha Hussein, dia tubik satu siri demi satu siri, boleh tengok situ. Itu novel, hasilnya karya Taha Hussein. Kemudian riwayat Sarah oleh Abbas Mahmud Al-Aqad. Abbas Mahmud Al-Aqad ni dia penyair, kita dah ambil karya dia hari tu, Fi Risak Miyu hari tu. Tapi dia juga dalam waktu yang sama penulis artikel dan juga penulis novel. Novel dia berjudul Sarah, ya. Kemudian Ibrahim Al-Mazini. Ibrahim Al-Mazini telah menghasilkan karyanya berjudul Ibrahim. Nama Ibrahim juga. Karya dia nama Ibrahim. Dia nama Abdul Qadir Ibrahim Al-Mazini. Riwayat dia ataupun novel dia berjudul Ibrahim Kedua. Mungkinlah maksud Ibrahim Kedua ni Ibrahim dari kalangan keluarga Muhammad Ali ke Ibrahim mana, saya tak pasti. Tapi saya ni pun tak baca novel ini. Cuba kalau tuan-tuan boleh cari, cuba cari di mana. Riwayatul Ribat Al-Muqaddas, tu karya Taufiq Hakim, seorang novelis lagi. Dia ni memang sempat dengan saya. Saya sempat ada di Mesir waktu kewujudan orang yang bernama Taufiq Hakim, dan beliau meninggal dunia ketika saya masih lagi berfoya-foya dengan kehidupan di Kahirah dulu. Karya dia berjudul Ribat Al-Muqaddas, Ar-Ribatul Muqaddas, Ikatan Suci, Ikatan Kudus. Ikatan Kudus. Okey, peringkat ke-6 dan terakhir kita pergi ni. Peringkat ke-6 ialah peringkat ke-6. Okey. Ni dah mencapai tahap kematangan. Mula dengan cerita rakyat, mula dengan cerita dari mulut ke mulut, hinggalah tiba peringkat yang ke-6 ini, kita panggil pusingan yang terakhir, yang memunculkan kisah kehidupan sebenar yang diolah dengan lebih terperinci. Maknanya Al-Riwayah Al-Waqi'iyah Tahliliyah, memunculkan novel-novel yang bersifat realiti dan analisis. Maknanya diolah secara terperinci, ni analisis lah. Novel ni agak payah lah. Kalau sesengah orang tu nak hazam, bahasa dia pun ketat. Lepas tu dia punya cerita pun mungkin agak kompleks sikit. Hiya allati tahti tafasil al-waqi' al-masri, di mana munculnya di peringkat ini novel-novel yang menceritakan tentang detail ataupun perincian masyarakat ataupun kenyataan realiti masyarakat Mesir, dan tusawwir syakhsiyah al-masriyah, yang keseluruhannya menggambarkan personality masyarakat orang-orang Mesir fi mukhtalif atwariha, dalam berbagai peringkat. Okey, ada nanti kita lihat contoh apa ceritanya. Antara tokoh, kita lihat tokoh yang banyak mendukung kemunculan novel dan karya jenis ini, kita dapati ialah Najib Mahfuz. Okey, Najib Mahfuz memang saya hidup sepanjang masa saya duduk di Mesir dulu, memang Najib Mahfuz ada. Dan dia meninggal pun tahun 2000 apa dah. Baru-baru ni je lah.
fahuwa al-faris alladhi intaqala bil qissah. Dia boleh kita anggap sebagai tokoh, sebagai pahlawan yang telah berjaya memindahkan cerita ataupun bidang naratif Arab ini ila masafi, sebaris ataupun seganding dengan adab al-alamiyah, seganding dengan boleh berdiri sama sebaris dengan sastra dunia. Khususnya Amma Najib Mahfuz ni memang telah menerima ataupun telah berjaya menerima hadiah Nobel dalam bidang sastra, ya. Hadiah Nobel tahun 88 kalau tak salah saya masih lagi menyimpan satu stem yang stem kenang-kenangan dari Mesir yang sejarah penerimaan hadiah Nobel oleh Najib Mahfuz ada lagi dalam simpanan saya kalau tak terbuang lah. Tapi tak ingat duk mana. Payah bahasa muka banyak-banyak lama ni kak. Okey, itu saja saya rasa untuk peringkat pusingan. Okay, jadi peringkat ini penulisan, penceritaan novel dan karya-karya yang bersifat naratif di Mesir dah mula matang dan juga dah memang sampai ke peringkat kemuncak lah. Lahir dua novel bukan Najib Mahfuz saja. Najib Mahfuz ni dia anggap pelopor yang membawa sastra Arab Mesir khususnya dan sastra Arab umumnya seganding ataupun berdiri sebaris dengan sastra dunia. Dia telah membuka mata dunia untuk melihat dan menilai sastra Arab, dan sastra Arab ni boleh diterima dunia, dan karya dia ni pun sendiri banyak diterjemahkan ke bahasa-bahasa lain. Hinggalah munculnya beberapa tokoh dan karyawan yang kita kata tak kurang juga hebat mereka. Selain pada Taufik Hakim sendiri, ada Najib Mahfuz, ada Yusuf Subai dan banyak lagi lah tokoh-tokoh yang boleh kita banggakan. Dan lepas itu muncul generasi yang kedua. Lepas Najib Mahfuz muncul pula Yusuf Subai, Abdul Hamid Jauzah Sahar, Yahya Haqqi. Kemudian ada Abdul Rahman Syukri, Saleh Mursi, Yusuf Idris, Abdul Sattar Khalif dan banyak lagi tokoh-tokoh karyawan yang sealiran yang memang membawa bidang penulisan naratif Arab ni ke dunia, ke persada yang lebih hebat. Okey, secara khususnya sebelum kita teruskan perbincangan yang akan datang, kita cakap secara umum dulu jenis-jenis seni dalam bidang penulisan cerita ataupun penulisan naratif ini. Kita dapat bahagikan kepada beberapa kategori. Satunya kita namakan penulisan cerita cerpen, al-qissah, al-riwayah, al-qissah al-qasirah, jiddan. Kemudian nanti kita akan lihat perinciannya di waktu yang akan datang. Dan al-uksusah, akhir sekali uksusah lah. Uksusah, apa beza tu? Kalau dulu sikit je, lah ni jadi banyak. Jadi kita kena pandai perincikan secara lebih perinci, lebih halus lagi. Qissah, riwayah, qissah qasirah dan uksusah. Ada beza antara dua dan ada ta'rifannya pada tiap-tiap satu benda ni. Okey, dalam uksusah dan qissah tu ada apa? Ma hiya al-qissah wa ma hiya al-riwayah, dan mal farqu bainal qissah wal riwayah wal uksusah wa qissah qasirah. Tu ada beza antara dua tu. Saya rasa untuk ni kerana mauduh ni agak panjang, kita break di sini dan insyaallah sanaqum fi liqa'atil qadimah insyaallah. نواصل جولتنا مع الفن القصصي، وأخيرا سنختم لقاءنا بالمسرحية إن شاء الله. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.